Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita meneruskan bacaan Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi di dalam Rauhah Asar. Dianjurkan oleh Ruwaq Jawi dan Matis Pak Tahfiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah sampai pada adab penuntut ilmu dengan gurunya. Pada bait yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Beradablah kamu wahai yang berakal kepada yang mengajarmu hingga kenal. Di dalam bait ini nasihati kita agar kita perlu beradab dengan orang-orang yang telah mengajarkan kita. Jadi saya umumkan di sini dengan menyebut kepada yang mengajarmu hingga kenal. Maknanya jangan dilupakan orang yang mengenalkan kita dengan permulaan huruf. Orang yang mengenalkan kepada kita dengan permulaan hisab. Cara bagaimana nak menulis, cara bagaimana untuk mengira, cara bagaimana untuk kita membaca dan sebagainya, maka jangan dilupakan jasa mereka kepada kita. Khususnya ibu ayah kita lah yang telah mendidik kita sejak daripada kecil. Maka orang-orang yang berakal, mereka tidak akan melupakan perkara ini. Dan jangan diingat hanya pada guru-gurunya yang telah mengajarkan dengan ilmunya yang besar-besar, dan terlupa dengan guru-gurunya yang telah mengajarnya dengan ilmu yang kecil-kecil. Ini dalil kepada biadab, dalil kepada su'u al-adab, maksudnya buruknya adab seorang murid tadi dengan gurunya. Jadi jangan kita lakukan demikian. Berapa ramai di kalangan murid yang ketika mana sudah belajar kitab yang besar-besar dan sudah mencapai kepada peringkat yang tinggi, maka dia lupa dengan guru-gurunya yang mengenalkan dia dengan dunia ini pada permulaan. Mungkin yang hanya mengajar dia kitab yang kecil-kecil saja. Jadi ini dilupakan oleh mereka dan malah tidak disebut bahawa ini adalah guru-gurunya orang tersebut. Orang ini tidak akan mendapatkan barakah dalam ilmunya. Jadi kerana itu jangan dilupakan pada guru kita dengan siapa sekalipun. Kadang yang memulakan pengajian, yang mengajarkan kita dengan kecil-kecil ilmu tadi, itulah yang telah memberikan kunci yang paling besar untuk kita membuka gedung yang besar. Jadi jangan kita abaikan dan jangan kita lupakan dengan adab dan juga dengan jasanya mereka kepada kita. Istiqarahlah. Ini masuk bait yang kedua. Ini ketika kamu ingin memilih seorang guru ataupun kamu pergi musafir ke satu tempat dan ingin belajar dengan seorang di kalangan ahli ilmu di tempat tersebut, maka hendaklah kamu melakukan istiqarah ini seperti yang dianjurkan oleh para ulama. Khususnya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu di dalam kitabnya beliau. Jadi di sini saya sebut istiqarahlah sebelum kau menghadap guru agar nanti tidak buruk adab. Jadi istiqarah dulu sebelum menghadap guru. Karena nanti kamu tidak akan buruk adab ketika mana kamu rasa tak sesuai dengan guru tersebut, maka kamu meninggalkan majlisnya dan waktu itu kamu akan buruk adab dengan guru tadi. Karena itu istiqarah dulu. Minta petunjuk daripada Allah. Adakah sesuai untuk saya belajar dengan guru ini? Adakah sesuai saya belajar dengan guru ini? Jangan sampai di tengah pengajian kamu tinggalkan majlis guru tadi dan guru tadi akan tertanya-tanya kenapa murid ini tidak datang lagi ke kelasnya beliau. Mungkinan kerana dia tak suka ataupun cara penyampaian aku yang tidak tepat dan sebagainya. Maka ini perlu diberikan perhatian oleh murid kepada gurunya. Tamam?
Jadi istiqarah dulu. Ini anjurannya dan juga perkara yang telah disarankan oleh para a'immah. Nah, ini dengan pengalaman dan juga apa yang telah mereka lalui. Jadi kita mengambil saranannya mereka. Karena mereka telah menjadi seperti mana yang telah ditetapkan. Kita ni masih dalam perjalanan, maka perlu untuk mengambil apa yang telah mereka lalui prosesnya. Jadi tidak akan menyesal orang-orang yang melakukan istikharah. Sehingga sebahagian ulama sebelum keluar daripada rumah pada setiap hari dalam urusan kehidupan mereka melakukan istikharah. Ya. Istikharah bukan hanya untuk kita buat pilihan sahaja. Ya, tapi juga untuk kita diberikan oleh Allah Ta'ala nanti ketika akan buat pilihan, diberikan yang terbaik. InsyaAllah. Ya. Usahalah cari guru yang mulia, akhlak serta zahir batinnya terjaga. Jadi kalau kita ingin mencari seorang guru, maka carilah guru yang akhlaknya mulia. Ya. Yang dikenal oleh guru yang lain. Disebut bahawa ini guru. Dan ini berhak untuk memberikan pelajaran. Itu maksudnya. Maksudnya diakui oleh para masyayikh, para guru yang lain bahawa ini boleh untuk mengajar. Maksudnya gitu. Tamam? Menguasai ilmu yang diajarkannya, terkenal kefahamannya luar biasa. Jadi guru yang nak mengajar tersebut terkenal dia menguasai ilmu yang dia ingin ajarkan. Dan juga kefahaman yang dia berikan tadi luar biasa. Tamam? Jadi itu perlu. Jadi perlu kepada kita untuk mencari orang yang ahli dalam sesuatu bidang tersebut. Karena nanti takut kita akan membuang masa dalam pengajian kita. Jadi perlu macam mana kita nak tahu ini ahli ataupun tidak. Sedang kita tak tahu apa. Maka perlu bertanya kepada orang yang telah melaluinya. Tanya dulu kepada orang yang berpengalaman. Tanya dulu kepada para ulama. Sesuai tak saya nak belajar ilmu ni. Dengan siapa saya nak belajar. Maka kena tanya di tempat tersebut. Jangan hanya masyhur di pandangan mata. Hakikat kosong pandai bicara saja. Nah, jangan hanya masyhur di pandangan mata. Hakikat kosong pandai bicara saja. Jadi jangan hanya dia pandai, orang ni masyhur, terkenal di seantero dunia, orang kenal semua. Di satu di negara tu orang pakat kenal dia ni orang yang masyhur, masuk TV dan sebagainya. Tapi hakikatnya sebenarnya hanya pandai cakap saja. Jadi bukan itu yang kita inginkan. Tapi kalau dia masyhur, masuk TV, alim, itu bonus. Tapi kalau kata tidak masyhur tapi dia alim, dan dikenal sebagai orang yang menguasai ilmunya dan sebagainya, ini lebih patut untuk kita hadirkan. Jadi bukanlah semua masyhur itu ditolak, tidak. Masyhur yang ditolak, masyhur yang tidak berbetulan dengan kemasyhurannya. Dilihat hanya pada zahirnya sahaja. Itu yang dimaksudkan di dalam bait ini. Rendahkanlah dirimu di depan guru, itu kejayaan sebenar buatmu. Jadi bila dah berada di depan guru, apa yang patut seorang murid tadi lakukan, iaitu dengan merendahkan dirinya di depan gurunya. Merendahkan diri sini bukan hanya menundukkan kepala, tidak. Maksudnya merendahkan hatinya di depan gurunya. Karena kita dinilai dengan hati kita. Maka kita rendahkan hati kita. Karena kadang murid ada yang tunduk di depan gurunya tapi hatinya tinggi. Jadi itu yang kita tidak inginkan bagi para murid. Dan yang kita inginkan adalah murid yang rendah hatinya dengan gurunya. Menganggap bahawa dia tidak ada apa-apa di depan gurunya. Dan ini adalah sebab kepada barakah yang akan diberikan oleh Allah kepada murid tersebut. Dan bukti hasilnya nanti akan dapat apa? Akan dapat murid yang sedemikian juga. Yang murid yang merendahkan dirinya kepada gurunya. Nanti ketika mana dia dah menjadi guru, maka nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan anugerahkan murid yang juga rendah hati dengan guru tersebut. Tamam? Rendahkanlah dirimu di depan guru, itu kejayaan sebenar buatmu. Ini kejayaan dia. Merendahkan diri kita, yakni hati kita di depan guru tadi, itu adalah sebenar-benar kejayaan. Sebab tu kejayaan seorang murid adalah dengan adabnya dengan gurunya. Bukan kejayaan seorang murid tersebut dengan hanya mendapatkan kejayaan dalam pelajarannya, tetapi buruk adabnya dengan gurunya. Ini tidak kita inginkan di dalam proses pelajaran dan pembelajaran. Ikutilah pesan juga panduannya, jangan ingkar, nanti buruk akibatnya. Dan ketika guru kita letakkan kepada kita arahan dan juga panduan yang tertentu, maka sebaiknya untuk kita mengikuti apa yang telah dianjurkan dan disarankan oleh guru tersebut. Cuma di sini dibezakan di antara panduan yang diberikan oleh guru murabbi
dan panduan yang diberikan oleh guru barakah. Kerana guru ni ada dua. Ada guru yang disebut sebagai guru murabbi, iaitu guru yang membimbing jiwa kita. Yang kedua dipanggil sebagai guru barakah. Guru barakah ni kita ambil berkat dengan dia. Kita hadir dalam majlis dia, beradab seperti mana adab yang kita sebutkan. Cuma keadaan dia adalah seperti kalau kita sebutkan bapa dengan bapa saudara, atau lebih kurang itu. Faham? Jadi bapa ni yang bernasab dengan dia. Arahan si bapa ini dengan bapa saudara. Kedua-duanya ada hubungan yang rapat. Nah, tetapi yang paling diikuti adalah bapaknya sendiri. Kenapa? Kerana ini adalah yang telah melahirkannya. Jadi seakan-akan itulah dia punya misal kepada guru murabbi dengan gurunya barakah. Guru murabbi ni yang disebut oleh para ulama, seorang murid di depan gurunya adalah seperti mayat yang yang sedang dimandikan oleh pemandi mayat. Nah, ini misalan kepada apa? Kepada murid dengan guru murabbinya. Yakni yang mendidik dan juga membimbing rohaninya. Guru saliknya. Jadi ini yang perlu untuk dia ikuti apa yang telah dianjurkan oleh guru tersebut. Kalau dia menganggap itu adalah guru murabbinya, maka dia kena ikut dengan arahan tadi. Walaupun gurunya orang biasa saja, tapi baginya itu adalah murabbi dia. Jadi bukan guru murabbi dia mesti terkenal, mesti jadi mufti, mesti jadi kata-kata, tidak semestinya. Jadi cukup kalau dia orang biasa saja. Tapi disebabkan kerana dia adalah dianggap sebagai guru murabbi yang telah memberikan bimbingan jiwa dan rohani kepada murid tersebut, maka perlu bagi murid tadi untuk mengambil perhatian dan mengikuti apa yang telah disarankan oleh guru tersebut. Muliakan gurumu serta semua yang berkaitan dengannya, jangan alpa. Jadi muliakan gurumu serta semua yang berkaitan dengannya. Apa yang berkaitan dengan guru kita? Apa dia? Isteri guru kita, anak guru kita, barang-barang guru kita, apa sahaja. Ayah guru kita, ibu guru kita, adik-beradik guru kita. Disebabkan kerana dia berkait dengan guru kita. Hatta sebahagian ulama, orang kampung gurunya pun diambil berat dan diberi perhatian. Macam tu sekali. Sebahagian ulama macam tu. Dikatakan Al-Imam As-Subki radhiyallahu anhu pernah turun daripada kenderaan beliau melayan seorang petani yang biasa. Kemudian ditanya oleh orang, kenapa tuan Syekhul Islam Subki Taqiyuddin, kalau tidak silap saya, ataupun Tajuddin, melayan orang tersebut? Kata Al-Imam As-Subki radhiyallahu anhu, kerana orang ini pernah bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Kerana dia menganggap Imam Nawawi sebagai gurunya, walaupun Imam Subki tidak pernah bertemu dengan Imam Nawawi, tetapi disebabkan kerana memuliakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka beliau melayan orang yang pernah bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi semata-mata. Sampai macam tu sekali adabnya. Disebutkan di dalam adab menuntut ilmu yang dikarang oleh Maulana Ali Tanwi. Dikatakan bahawa guru beliau, Maulana Ya'qub Sahib rahimahullahu ta'ala, pernah melayan seorang daripada kampung, daripada tempat sekian di India. Orang tadi datang dan orang tu biasa saja. Bila ditanya, rupa-rupanya orang tadi adalah daripada kampung gurunya. Jadi gitu sekali. Kalau kata kita pun macam tu sepatutnya. Kalau tengok-tengok, tak kena tahu Tok Guru ni daripada kampung mana. Kemudian tengok jumpa dengan orang kampung tu, maka kata, terus dia muliakan orang kampung tadi, terus dia baik dengan orang kampung tersebut. Kerana apa? Kerana ini adalah orang kampungnya guru saya. Bayangkan tuan-tuan kalau dilayan macam tu. Saya pergi ke Banjar baru-baru ini, ketika bertemu dengan Abuya Sya'rani. Dan waktu di Banjar, kita melihat orang Banjar ni dia melayan kita hanya semata-mata kerana kita datang, yang pertama untuk bertemu dengan para ulama di Banjar, yang kedua untuk melawat maqam Abah Sekumpul. Waktu disebut sahaja Abah Sekumpul, terus mereka melayan kita seolah-olah kita ni adalah tetamu yang lama dah dikenal. Bila ditanya balik kenapa buat macam tu, kerana kata mereka, kamu adalah tetamunya Abah Sekumpul, maka kami berhak dan juga kami sepatutnya untuk melayan kamu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya praktik ini dilakukan oleh mereka dengan sungguh-sungguhnya. Bayangkan kalau seorang murid tadi mengamalkan sedemikian, apa pandangan seorang tadi kepada gurunya,
sudah tentu dia akan menganggap bahawa masya-Allah ini adalah hasil daripada didikan guru yang berjaya, sehingga menyebabkan para muridnya memuliakan apa saja yang berkaitan dengan gurunya. Tamam. Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullahu taala, dia diceritakan oleh guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ali Jumaah menceritakan diceritakan bahawa Maulana Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala, Syekhul Masyayikh, Syekh Abdullah Siddiq ada isterinya daripada Mesir. Dan isterinya di Mesir ni, kalau dilihat, sebenarnya tidak terlalu baik adabnya dengan Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Kadang-kadang dalam majlis, tengah Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dengan anak muridnya dalam kelas, dalam rumah pun dia boleh jarkah Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Tapi sabarnya Syekh Abdullah Siddiq tidak pernah balas langsung sikit pun apa yang telah dilakukan oleh isterinya tadi. Dan ramai di antara murid-murid Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari yang tidak suka dengan si perempuan ini. Nah, kenapa? Kerana dia buruk adab dengan guru mereka. Jadi mereka melihat di depan mata mereka perkara tersebut. Tapi apa adab yang ditunjukkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah? Ini ajib. Saya dengar cerita ni, saya kata Masya Allah tabarakallah. Syekh Ali ni tidak ada misalnya pada zaman ini. Nah, dengan adabnya, dengan akhlaknya yang mulia waktu ketika menuntut lagi. Nah, dan apa kesannya diturunkan kepada para murid beliau. Para murid beliau pun macam tu juga. Nah, dan kata Syekh Ahmad Sidi Syekh Ahmad Mamduh kepada saya, Syekh Ahmad kata, apa yang kalau kamu nak buat apa dengan isteri kepada Sidi Abdullah Al-Ghumari? Kalau isteri kepada guru kamu, kalau kamu tahu buat benda yang tak baik kepada gurunya. Ramai anak murid yang terus selepas mana Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari meninggal, terus diputuskan hubungan dengan keluarga itu. Keluarga mereka duduk di Syubra. Keluarga isteri Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari duduk di Syubra. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ali Jumaah hafizahullah, Syekh Ali Jumaah pada setiap bulan, walaupun setelah Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari meninggal dunia, Syekh Ali akan menghantar belanja kewangan bulanan kepada isterinya tersebut. Isteri Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Kenapa? Kerana ini adalah isterinya guru beliau. Dan diberikan kewangan kepada keluarga tersebut, khusus kepada isterinya, Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, yang ini guru, isteri kepada guru beliau, yang buruk adab dengan gurunya, diberikan setiap bulan sampai dia meninggal. Baru-baru ni meninggal, katanya. Taklah baru ni sangatlah, dalam setahun 2 tahun lepas meninggal. Tetap diberikan kewangan bulanan, dan juga keperluannya dipenuhkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala. Dan akhlak ini akhlak yang ajaib. Nah, bukan hanya dengan yang baik dengan gurunya saja, hatta yang buruk adab dengan gurunya, tapi ini berkait dengan gurunya, tetap juga diambil berat, tetap diberikan perhatian. Tamam? Bagaimana dengan yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih lagi. Nah, kalau ini adalah cucunya Rasulullah, maka sebenarnya kita berbaik dengan cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mengharapkan syafaat daripada datuknya. Kita kalau baik dengan seorang, contohnya kita pergi ke rumah seorang tadi, tengok kita baik dengan anak orang tersebut, kita layan anak tadi dan sebagainya. Apa perasaan tuan rumah ketika melihat orang tadi mesra dengan anaknya pada waktu tersebut? Anak kecil, maka orang dia pun akan suka pada waktu tersebut. Bagaimana dengan seseorang yang mana kita kasih dengan orang yang mereka kasih? Maka sudah tentu mereka juga akan mengasihi kita pada waktu tersebut. Jadi sebab tu jangan kita abaikan dengan guru kita. Dan ini pesanan ini kita beri kepada umum, siapa pun kita dan sebagainya. Kalau kata kita ada guru, kalau guru kita dah tidak ada lagi pada waktu tersebut, maka jangan kita abaikan dengan keluarganya untuk ambil berat dan tanya apa yang diperlukan oleh mereka. Kalau kita mampu, kita bantu sekarang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, cukup kita tahu ambil berat pun dah cukup dah sebenarnya untuk menenangkan jiwa orang-orang yang kadang-kadang kesempitan. Tamam? Itu yang perlu dilakukan oleh kita semua. Ini kerana apa? Kerana ini adab yang telah ditunjukkan oleh para salafus soleh dan para ulama yang mulia. Pandanglah gurumu dengan kemuliaan, buruk pandanganmu jatuh kehinaan. Jadi dan antara adab seorang murid dengan gurunya juga adalah memandang gurunya dengan kemuliaan. Dan jangan memandang gurunya dengan pandangan buruk sangka. Kerana ini akan merosakkan dan menghancurkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan tidak akan mendapatkan barakah apa-apa. Tamam?
Jadi setiap kali melihat gurunya, pandang dengan pandangan mulia. Pandang dengan pandangan ta'zim. Pandang dengan pandangan rahmat. Pandang dengan pandangan syukur. Dan Allah Ta'ala berikan kita guru. Itu maksudnya. Bersabarlah. Jagalah ucapanmu dengan mereka. Jangan hanya seru nama ana anta. Ini adab yang kadang-kadang diabaikan oleh para murid dengan gurunya. Jadi saya sebut di sini, jagalah ucapanmu dengan mereka. Jangan hanya seru nama. Panggil guru dia dengan nama saja. Panggil nama gurunya saja. Kadang-kadang di sekolah, waktu tak suka dengan seorang guru je, sebut nama cikgu tu. Kadang-kadang di asrama, di pondok dan sebagainya, kalau tak suka dengan mana-mana guru yang ada di pondok tersebut, dipanggil nama aja dekat guru tadi. Jadi ini tidak akan menyebabkan murid tadi mendapatkan keberkatan dan kebaikan. Tamam? Dan juga saya sebut ni, jangan hanya seru nama ana anta, ataupun bercakap dengan guru dengan sebut ana anta. Allah. Ana anta. Pergi jumpa dengan guru kita sebut, anta sihat ya? Ustaz, anta sihat. Amboi. Kita dengar pun jadi gharib pada waktu tersebut. Macam mana seorang murid bercakap anta dengan tok guru dia? Kalau nak cakap juga ana anta ni dengan guru, panggil antum. Panggil ustaz, senang. Panggil ustaz tu. Ustaz sihat. Tak perlu anta sihat. Ini apa benar ni? Ini tidak ada adab. Sebab tu, kalau kita katakan sahabat Nabi cakap dengan Rasulullah kan ana anta. Wala anta ya Rasulullah. Kan tu macam tu perkataan mereka. Tak, setiap zaman dia ada perkara yang mungkin akan berubah. Meletakkan satu zaman pada keadaan pada waktu sekarang ini tidak tepat. Sebab tu zaman para sahabat bercakap anta dengan Nabi SAW dalam keadaan hati mereka dan juga ahwalnya mereka menunjukkan bahawa itu adalah ta'zim yang agung kepada Nabi SAW. Mereka tidak akan bercakap lebih dahulu di depan Nabi. Mereka tidak akan meninggikan suara di depan Nabi. Mereka tidak akan melakukan perkara yang menyakitkan Nabi SAW. Tapi kalau sekarang, kalau seorang murid bercakap ana anta dengan guru, kita akan melihat akhlaknya akan berubah pada waktu tersebut. Sebab tu kalau kita nak doa kepada guru kita, contoh guru kita hantar mesej kepada dia, Ustaz, nak tanya soalan sikit boleh? Sekian tanya soalan. Kemudian bila guru tadi beri jawapan, maka nak jawab apa dia? Barakallahu fikum. Jangan barakallahu fik. Ni cakap dekat tok guru, barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik maksudnya apa dia? Anta. Maksudnya hanya kepada kamu. Sebut kum. Kum tanda kepada ta'zim kepada guru kita. Cakap dengan guru kita, kalau nak guna juga ana anta, guna antum. Ada seorang murid kita, dan bukan seorang lah, ramai murid-murid kita di sini, yang kalau tulis mesej saja kepada guru dia, tang ustaz tu dia besar. Dia pergi besar. Ni termasuklah ni yang duduk madrasah Imam Sya'rani semua ni. Anak-anak murid daripada madrasah Ruak Jawi. Kalau kata hantar mesej kat kita aja, tulis saja Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tu besar. Dia memang set dah. Bagi besar Ustaz tu. Dia tak tulis UST. Ataupun USTAZ tadi ni huruf kecil. Semuanya lagi sekarang. Hatta huruf tadi pun dah dalam tulisan tadi menunjukkan bahawa dia mentakzimkan gurunya. Maka pada waktu tersebut, apa perasaan guru ketika mana murid tadi bersikap dengan macam tu? Secara automatik guru tadi akan doakan murid tadi. Walaupun murid tadi tak tahu. Guru tadi akan kata ini murid yang beradab. Ini murid yang telah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Maka insya-Allah nanti murid tadi pula nanti akan jadi guru. Dan insya-Allah dia pula akan didik para muridnya. Dan ini akan berterusan. Dan perkara ini perkara warisan. Ini bukan perkara yang main-main. Sebab tu kita jangan bergurau dengan guru kita seperti mana berguraunya kita dengan teman-teman kita. Kecuali guru kita yang bergurau dengan kita. Tamam? Ni sekali kita pula duk pergi tepuk bau tok guru kita. Hanya kerana dah rapat lama dah. Tak sihat lah. Badan gitu-gitu. Jam. Kalau buat macam tu akan menyebabkan semakin orang panggil terhakis adab tersebut. Jadi macam mana pun hubungan kita dengan guru kita, tetap kita akan letakkan bahawa ini guru kita. Jangan sampai melangkaui adab kita dengan guru kita. Sampai Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani menyebut di dalam kitabnya Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah ila Uhudil Muhammadiyah. Kata beliau, di antara adab murid dengan guru, seorang murid tidak akan berkahwin dengan isteri gurunya ketika gurunya telah menceraikan istrinya ataupun gurunya tadi wafat dan meninggalkan balunya. Jadi isterinya ditinggalkan, mungkin isterinya masih muda, segak ke. Kemudian akhirnya anak murid duk parti lama lah. Lepas tu guru meninggal tu, apa lagi?
Jangan tinggalkan peluang. Minang bini tok guru. Kurang ajar kan. Tok guru dalam kubur duk tak kaki haram budak ni. Keluar tak boleh. Kalau keluar habislah ganti kubur kan. Sebab tu jangan seorang murid cuba-cuba untuk nak apa ni. Bukan kita kata haram di sini, tidak. Kita kata lah, takkan nak mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Taala. Dia ada satu benda masalah hukum, satu lagi masalah adab. Hukum boleh tidak ada masalah, tapi berkait dengan adab, maka pada waktu tersebut dia terhalang pada waktu itu untuk dia melakukan perkara tersebut. Tamam? Hukum boleh. Nah, kalau kata apa ni di rumah orang panggil di antara mahram, boleh je pakai sampai setakat apa ni setakat pusat. Boleh. Dalam hukum kita dengan kakak kita dengan adik perempuan kita boleh je kalau duduk dalam rumah pakai setakat pusat. Adik kita hak perempuan tu pun boleh pakai setakat pusat aja sebab aurat dia dengan kita dalam rumah pusat ke lutut. Tu aurat dia. Jadi boleh tak kita dalam rumah kita duduk balik raya nanti kampung semua pakai kain batik je, baju tak pakai. Hak lelaki pula pakai kain pelikat. Lepas tu baju tak pakai. Pakat duk tunjuk habis semua hak bahagian atas ni. Boleh ke tidak boleh? Baik kalau kata yang semuanya mahram lah maksud sini. Adik-beradik kita yang kandung. Bukannya ada adik-beradik perempuan yang mertua ke sebagainya. Mertua apa ni, berah ke apa semua. Tak. Ni adik-beradik kandung kita. Boleh ke tidak? Hukum boleh. Tapi adab orang buat ada, orang tak buat. Habis tu kita kira bercanggah dengan hukum kan ni? Tak. Tak beradab orang panggil. Adab kita pakai lengkap. Tu saya nak bagi tahu ya. Tadi dia kata apa pula tak boleh kahwin dengan bini tok guru. Kan tu hukum kata boleh, ya hukum boleh, adab tak ada. Orang panggil. Faham? Tu kena jaga apa yang telah kita bincangkan ni. Ni ada orang tanya ni, dia kata, jadi Ustaz ni saya ni daripada Terengganu dia kata. Guna amba dema. Bagaimana adabnya? Kerana menjadi kelaziman budaya masyarakat Terengganu dengan panggilan amba. Dan adab muamalat sama kami bagaimana Syekh? Baik, kalau kata perkataan dema tadi ni kalau dimaksudkan dengan anta, sebaiknya ditukar. Kalau dimaksudkan dengan anta. Amba tak apa. Amba tu saya kan. Amba tu kira beradab sungguh tu. Sebenarnya dalam bahasa tu sebab hamba. Hamba ingin bercakap dengan tuan hamba. Mana? Tuan hamba. Takkan. Kita tak cakap ni tuan hamba nak cakap dengan hamba. Itu dah. Dia akan cakap hamba nak cakap dengan tuan hamba. Maksud guna dengan tuan hamba. Tuan hamba tu kira zaman, cuba tengok zaman dahulu punya adab dalam ucapan. Tengok cerita Melayu zaman lama dulu. Ya. Hamba, tuan hamba. Maknanya bahasa tu orang tak guna dah sekarang ni. Sebab orang kata, nampak jangan kuno. Pada itulah adab sebenarnya. Secara automatik mengajar anak-anak ini dengan adab pada waktu tersebut ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Hamba, tuan hamba. Aku ni bila mana digunakan dengan orang-orang yang sebaya dengan dia. Tu aku. Saya ni ketika mana dia akan gunakan dengan ada perasaan hormat dengan seorang tersebut. Sebab tu kita tak akan bercakap aku. Melainkan dengan orang yang kita ni dah rapat sangat dengan dia. Waktu tu dia pun tak akan berasa. Hang. Kalau orang Kedah hang. Bukan hang. Hang gantung. Hang. Kalau hang ni, dia akan bercakap. Lepas tu dia kata mungkin hantu apa semua ni orang Kedah. Hang ni betul. Dah merawat yang tu. Lawak. Baik, balik mula kepada tajuk. Hang, aku kalau bercakap sama-sama dengan kawan-kawan kita yang rapat betul dengan dia, kita akan cakap hang. Tapi bila dah mula datang perasaan hormat, kita tak cakap dah aku hang. Kita akan cakap saya. Saya. Lepas tu kalau kata dia naik kalau dia mengaji Arab-Arab sikit-sikit ni, dia mula tukar sikit selain jadi ana pula. Ana, anta. Dia nampak macam dengan Arab sikit lah, walaupun hak tu dia tahu pun. Ya. Saya kata, main Arab tu cakap lajak sikit ya. Mampu dia kata. Aku tahu ana anta ya. Tapi kalau kata dia nak nampak macam standard sikit, ana anta. Nampak standard lagi, I, you. Kan? I, you. Sebab tu dalam bahasa kita, dia ada istilah yang bahasa dia yang laras bahasa dia yang yang beradab pada waktu tersebut. Jadi kalau kita nak bercakap dengan guru kita, jangan cakap aku. Tu dah memang biadab betul lah tu. Jangan cakap ana. Kerana ana ni, kenapa saya larang di sini? Bukan saya larang sebenarnya. Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, ni ayah kepada mufti wilayah yang baru, Dr. Luqman. Tuan Guru Haji Abdullah, ini orang yang pantang kalau anak murid dia tulis surat ataupun bercakap dengan Tok Guru guna anak anta. Tok Guru pantang tu
Saya mula-mula dengar perkataan ni, saya pun jadi pelik. Kenapa Tok Guru nak larang pada anak anta ni biasa? Anak anta kan orang cakap macam tu. Dan Nabi pun dengan para sahabat cakap anak anta. Tapi bila kita dah mengaji, baru kita tahu banyak. Tok Guru lagi lama. Dia lagi tahu apa dia yang telah dia lalui. Dan dia kata anta ni, anak ni, makna dia apa dia? Boleh letak dua. Aku boleh, saya pun boleh. Perkataan anak tu. Nak tak aku kan, nak tak saya. Sekarang ni kamu nak niat yang mana? Baik. Nak bagi elak daripada kita digambarkan oleh guru kita, nak cakap tu dengan makna yang satu, mana satu. Guna tu yang makna yang kita letak dalam bahasa kita. Saya. Senang. Sebab tu saya pun suka dengan orang yang kalau dalam ucapannya, ketika mana dia duduk berucap depan orang, dia guna saya. Daripada guna ana. Dia duduk ceramah. Duduk tengah ceramah ni. Apa ni? Ana baru ni pergi ke sini. Ana ni, kalau tuan-tuan nak tahu, ana ni sebenarnya. Saya kalau dengar yang tu, ni jadi berbulu telinga, ni keluar tak telinga. Huduh. Lepas tu kita kalau bercakap dalam majlis, sepatutnya jangan guna ana, guna saya. Saya, ini daripada sekian-sekian. Kalau kata kita nak rasa rendah diri lagi, amba. Itu kalau orang Terengganu, amba. Jadi bahasa tu sebenarnya melihat kepada apa ni, kepada orang panggil apa, kaum tersebut macam mana penggunaan dia. Baik, kalau dah tempat tadi, dia kata amba, lepas tu dekat guru dia panggil dema. Tu dengan maksud dengan dikira beradab dah pada tersebut, dan tu tidak bercanggah dengan urufnya tempat tadi, tidak ada masalah. Tapi kalau kata orang-orang tempat tadi pun kata tak, dema ni orang tak guna dekat tok guru. Kalau kata macam tu, maka sepatutnya diubah. Amba tak apalah. Dema tu lah, nak kena tanya balik lah. Kita pun tak tahu, tapi kalau kata memang macam tu, di keadaannya tidak ada masalah. Banyak soalan dah ni. Silap dijawab soalan. Ni kata ni, Ustaz kalau ada tok guru yang kahwin dengan anak murid pula, macam mana tu Ustaz? Kalau tok guru kahwin dengan anak murid pula, macam mana? Tok guru kahwin dengan anak murid tak apa. Tok guru kacau bini anak murid tu masalah. Yang tu masalah. Tapi kalau kata contoh anak murid tadi cerai bini dia, dan kemudian tok guru berkahwin pula dengan anak murid kepada bekas isteri kepada anak murid dia, adakah tu bercanggah dengan adab? Itu tidak bercanggah dengan adab. Tetapi melihat balik kepada situasi, kemudian nanti akan menyebabkan buruk dia punya hubungan dia dengan anak murid dia dan sebagainya. Itu benda yang ke belakang lah. Itu benda yang mendatang, dan kita perlu nilai dengan keadaan kita pada waktu tersebut. Tapi berbeza, guru berkahwin dengan anak murid, isteri anak murid, bekas isteri anak murid, dengan anak murid berkahwin dengan bekas isteri gurunya. Ini adalah suasana yang berbeza. Kita seronok lah jadi guru kalau macam tu. Hukum dia berbeza. Bukan hukum berbeza, ni adab dia berbeza. Jangan kita seronok lah kalau jadi tok guru kalau macam tu. Jadi tok guru ni pada satu sudut seronok lah. Tapi try lah jadi tok guru. Bukan semua orang mengaji pun akan jadi tok guru. Sebab tu kadang-kadang, sebab tu yang saya dulu sebut, kata tok guru senang lah. Dia ajar mengajar saja. Kami ni hadut turun ni, tengok masyarakat apa semua ni macam mana. Cuba tok guru turun tengok. Okey, kalau macam tu boleh tok guru turun, hampa pula main ganti. Main mengajar pula macam tok guru mengajar. Macam tok guru ambil dengan para gurunya. Macam masa yang tok guru telah gunakan dengan masa yang panjang tadi untuk menuntut ilmu. Try. Macam tu maksud dia. Faham? Cuba kita bayang macam tu tengok. Gandingkan macam tu. Baru kita tahu pada waktu tersebut. Ini tidak kalau kata main dekat kita, kita mula nak tengok kat tok guru. Jadi itu jawapan saya. Tapi sebaiknya tok guru tadi tak perlulah kahwin dengan yang berkait dengan keluarga dia. Kerana nanti akan menyebabkan boleh jadi buruk hubungan dia. Jadi kalau ada jodoh nak buat macam mana? Kan? Dia tengok dah dengan adik-beradik pula dah, dengan bekas anak murid dia, isteri anak murid dia. Dan sebagainya tu dah di luar daripada perkara tersebut, kawalan dia. Maksudnya kalau kata dah terpaksa buat macam tu, tapi tidak sama juga dengan hubungan anak murid berkahwin dengan isteri gurunya. Tamam? Itu perlu dijaga. Tamam. Baik. Satu soalan lagi. Saya ni. Jadi perlukah ni kawan saya tanya ni. Perlukah semua orang yang ingin menjadi murid seorang guru itu meminta izin kepada guru itu terlebih dahulu? Atau dia hanya perlu mengikuti kuliah guru tersebut begitu sahaja?
sebenarnya umum saja. Kalau kuliah macam live macam ni yang dia dah umumkan, dia tidak perlu minta izin pun, dia boleh datang terus dia dalam guru kelas tadi. Kecuali kelas jadi kelas yang dibuat dalam bentuk yang khusus dan sebagainya perlu kepada izin. Itu yang perlu minta izin. Tapi kalau kelasnya dah macam ni, macam live, dia memang buat live. Maksudnya secara dilalahnya yang ghairul lafziyah, dia dah maklumkan kata silakan untuk ikut. Maksudnya begitu. Seolah-olah dia telah memberikan izin tanpa dia menyebutkan izin. Tamam? Maksudnya tu kerana apa? Kalau tidak dia tak buat live. Macam seorang tadi tulis status Facebook. Kemudian kita pergi tulis izin share. Tu adab lah tu. Tapi kalau dia nak share terus tanpa minta izin, silakan, tidak ada masalah. Kalau dia tulis tadi, memang secara umumnya kalau dia buka butang share tu, maknanya dia nak bagi share. Kalau dia tak bagi share, dia akan tutup butang share tu. Dia tak bagi orang share. Okay? Dan kemudian lagi sekarang lagi dia tulis tu, sila share. Tapi tanya lagi bawah, izin share. Lagi teruk lah maksudnya. Kawan dah tulis dah sila share. Kita pergi minta izin lagi. Faham? Tapi kalau kata ni tak perlu pun sebenarnya untuk kita minta izin dah pada waktu tersebut. Kerana apa? Kerana secara umumnya dia telah memberikan izin tanpa dia sebutkan. Kerana apa? Kerana kita melihat dengan amarah ataupun tanda-tanda tulisan tadi sebenarnya untuk di-share. Share. Jadi juga kelas macam ni. Kelas ni kelas umum. Tapi kalau kata apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak minta izin juga, itu apa ni, terpulang, tidak ada masalah. Ustaz kalau gantikan saya dengan nama diri dia macam mana? Tak ada masalah. Contoh Zaki cakap dengan Ustaz, Ustaz Zaki rasa ni, nanti nampak macam kan. Tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang kalau Zaki tiba-tiba cakap. Ataupun Taki ke. Ustaz, ni ada Taki dekat sini ni. Taki mana pula dah ni? Taki mana ni? Bukan entah ke Taki? Taki lah ada kat sini. Allah. Itulah maksudnya. Masya Allah. Baik. Sebab tu apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu yang adab yang sepatutnya kita sama-sama jaga. Tamam? Jadi kita sambung. Mana tadi? Bersabarlah dengan kerasnya gurumu, jika kau menjauh, kekallah jahilmu. Ini saya sebut, bersabarlah dengan kerasnya gurumu. Murid kena bersabar dengan kerasnya gurunya. Jadi kalau gurunya tadi keras dalam mengajar, garang dan sebagainya, maka sabar. Kalau kamu tidak sabar dengan kekerasan gurumu, maka nanti kamu perlulah bersabar dengan kejahilanmu tersebut. Jadi sebab tu kata sini, bersabarlah dengan kerasnya gurumu, jika kau menjauh, kekallah sejahilmu. Jadi kalau kau menjauh daripada gurumu disebabkan kerana gurumu tadi adalah orang yang keras dalam ucapannya, ataupun orang yang garang dan sebagainya, maka kamu menjauh daripada majlisnya pada waktu tersebut, sedangkan majlisnya bermanfaat, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat yang baik, dan mungkin kamu akan kekal dalam jahil setelah itu. Kadang-kadang ada guru yang muridnya ditegur dalam majlis. Terus dia tak main dah majlis guru tadi hanya kerana ditegur. Baik, apa tujuan kita datang majlis? Kita datang majlis, tujuannya adalah untuk ditakdib, untuk dididik. Ketika guru kita memberi perhatian dengan kita tadi, maksudnya, kalau ketika kita buat benda tak betul, guru kita tegur pada waktu tersebut, bermakna apa dia? Bermakna dia bagi perhatian kepada kita. Dan patutnya kita rasa syukur. Patut selepas tu kita minta maaf dan minta ucap terima kasih atas teguran tersebut. Bukan kita lari daripada tok guru kita. Tamam? Guru saya ketika mana saya letakkan pen di tengah buku, tutup macam ni, terus dia tegur, jangan buat macam tu. Tegur terus waktu tu juga. Kerana ni akan merosakkan kitab, dan ni tidak ada adab dengan kitab. Hatta letak pen dalam kitab pun tidak dibenarkan. Macam tu sekali. Berikanlah, duduklah di hadapannya penuh sopan, seperti engkau datang menghadap sultan. Jadi kita nak menghadap guru kita, macam mana cara duduk depan guru kita? Lebih patut kita menjaga adab daripada kita duduk di depan sultan. Bagaimana seorang tadi datang menghadap sultan, begitulah lebih lagi patutnya dia lakukan di depan gurunya. Ketika dia menghadap gurunya. Faham? Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya, jangan jemu. Beri perhatian sepenuhnya dengan apa yang telah diberikan pengajarannya oleh gurumu. Jangan kita main-main, jangan kita melakukan perkara yang abas, tengok handset, main pen, melukis dan sebagainya. Ini perkara yang tidak tidak ada adab, dan boleh menyebabkan guru tadi akan berasa hati dengan kita, kerana ini memberikan tanda bahawa murid tadi sebenarnya tidak pun memberi perhatian dengan apa yang disampaikan oleh gurunya pada waktu tersebut.
Tidur lain, tidur dia letih mungkin. Kalau dia tidur tu biasa dia letih. Tapi sepatutnya juga ketika sebelum hadir dalam majlis, perlu dia bersiap dah dengan persiapan yang lengkap agar dia tidak terlelap di depan gurunya. Jagalah macam mana. Hatta menguap pun tidak akan menguap depan gurunya. Dia akan tahan sampai keluar air mata. Dia tak akan mengangau serupa dengan singa depan guru. Dah tak tutup mulut tu. Jadi sekurang-kurangnya tutuplah mulut ataupun ditahan terus bibirnya tadi, rahangnya daripada terbuka ketika mana nak menguap sampai keluar air mata. Itu sepatutnya adab di depan gurunya dan di depan siapa saja pun. Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya, jangan jemu. Walau dah mendengarnya 1000 kali, tetap menganggap ini pertama kali. Jadi walaupun kita dah mendengar apa yang telah diucapkan oleh guru kita tersebut ribuan kali. Jadi kita duk ikut tok guru kita tadi, tengok kata, dia ni duk ulang contoh tu ya tok guru ni. Ustaz ni duk kerja ulang contoh tu ya. Tapi dia tetap ikut. Ini dalil murid ni murid yang beradab. Tamam? Jadi jangan kita main-main dengan perkara tersebut. Kita duk kata banyak kali dah dengar ni, tak larat dah dengar lah. Nak cari kelas lain pula. Dan ini menyebabkan murid tadi akan kurang barakahnya. Walau dah mendengarnya 1000 kali, tetap menganggap ini pertama kali. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Zarnuji, dinukilkan daripada para ulama. Kata beliau, seorang murid tadi tidak akan dianggap penuntut yang beradab, melainkan ketika mana dia telah mendengar 1000 kali ucapan gurunya yang sama, tetap dia menganggap bahawa ini kali pertama dia telah mendengar, baru mendengar ilmu tersebut. Jadi bila kita menganggap macam tu, apa maksudnya? Maksudnya murid ni sentiasa mengharapkan dan juga menganggap bahawa kedudukannya dengan gurunya pada waktu tersebut tetap dalam keadaan baharu. Dia tidak anggap bahawa ini lama dah benda ni kerana diulang benda yang sama. Tidak, dia anggap bahawa majlis yang ini majlis yang baru. Kerana walaupun diulang dengan contoh yang sama, tapi perkara tersebut akan memberi manfaat kepada dia. Buktinya apa dia? Buktinya ada seorang imam, iaitu al-Imam Qadi Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullahu ta'ala. Ketika mana beliau mewarisi hambanya Sayyidina al-Imam Qadi Abi Yusuf. Kedua-dua mereka adalah anak murid al-Imam Abu Hanifah, yang disebut dalam istilahnya mazhab Abu Hanifah sebagai sahiban. Dua sahabat. Kalau disebut dalam mazhab Imam Abu Hanifah, qala sahiban. Qala sahiban maknanya apa dia? Kata al-Imam Qadi Abi Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Syaibani mewarisi hambanya sahabat beliau, Qadi Abi Yusuf. Setelah Qadi Abi Yusuf wafat, kemudian ditanya kepada hamba perempuan ni, apa yang kamu dapatkan daripada Qadi Abi Yusuf? Maka imam kata perempuan ini, aku banyak mendengar dia menyebut sahmud daur saqit. Sahmud daur saqit. Hak tu disebut. Ini istilah dia ada dalam bahasan dalam ilmu miras. Masalah sebut kita tak perlu bahas ini. Kita pun baca banyak kali tak pun nak faham pun tu. Sahmud daur saqit, tapi disebabkan hanya mendengar kaedah tadi, kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, masya-Allah. Dia kata, apa yang kamu dengar tadi, perkataan tersebut yang kamu dengar tiap-tiap hari dia duk ulang tu, dalam duk saja tersebut sahmud daur saqit. Rupanya dapat faedah kepada jariah tersebut. Hamba perempuan tadi, bila dia maklumkan kepada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, dia kata, ya, rupanya ini masalah yang dia iskal berapa lama dah. Tentang masalah sahmud daur. Digugurkan ke ataupun tidak digugurkan? Hanya dengan sebab perkataan Imam Qadi Abi Yusuf, terus faham masalah tersebut pada ketika itu juga. Kata beliau. Hanya dengan sebab apa? Sebab berkat seorang murid tadi ataupun jariah tadi mendengar ucapan tadi berkali-kali. Sebab tu jangan kita abaikan ucapan berkali-kali daripada guru kita. Karena kadang-kadang ini akan menjadi malakah, sajiyah. Dia akan bagi kepada kita satu kaedah yang rasiqah di dalam hati kita, lekat, kuat sampai kita tak akan lupa lagi selepas tu. Lepas tu kadang kita tengok ada guru kita mengajak kitab Jurumiyah, tapi dia ulang matan, dia ulang dia punya contoh. Kadang-kadang bila mengajak lagi, dia ulang lagi dia punya i'rab, buka balik Al-Jurumiyah dan sebagainya. Rupa-rupanya pengajian dan cara macam tu, dia akan menyebabkan penuntut tadi akan jadi lekat, kuat. Dan kesannya apa dia? Kesannya buka lagi kitab apa selepas tu pun, kaedah tadi telah selesai dengan diri dia. Jadi dia tak perlu lagi nak keliru dengan apa yang dilalui oleh sebagian orang. Kadang-kadang tidak mengikuti dengan aturan yang telah diaturkan oleh guru mereka. Faham? Baik. Jadi, sini ada orang tanya, macam mana adab kalau orang tadi dengar live? Seperti mana dia dalam majlis, macam itulah dia dalam live. Dia kena jaga. Jadi, adab kita di depan guru kita, seperti dalam live,
Seperti itulah ketika mana kita mendengar di dalam majlis. Kalau dalam majlis kita duduk dengan keadaan yang tetap, yang baik. Kecuali kita dengar tadi hanya sekadar untuk dengar haluan telinga. Dia tak akan duduk dalam majlis maksudnya itu. Ya, walaupun sekarang ni kita dalam live, sebenarnya kita tak duduk dalam majlis. Kerana majlis yang maksudkan duduk dalam majlis tadi adalah secara mubasyarah. Duduk secara majlis terus di depan gurunya. Talaqi, yakni muwajahah dengan gurunya. Berhadapan dengan gurunya. Tapi dengan teknik dengan teknologi yang ada sekarang dengan live ni pun perlu juga dijaga adab. Kerana apa? Kerana dia dianggap seolah-olah berada di dalam maya dengan gurunya. Walaupun guru dia tak nampak daripada waktu tersebut. Dia kena jaga juga adab tadi kerana itu akan menambahkan keberkatan. Baik, kalau dia tak jaga, seumpama dia di dalam majlis gurunya tapi kurang sedikitlah. Kurang sedikitlah dibandingkan dengan orang yang tidak beradab terus dalam majlis. Faham? Dia tetap nak kata sama secara total, tidak samalah. Cuma kalau dia beradab, ini dalil kepada orang ini beramal dengan ilmunya. Maksudnya tetap beradab dengan gurunya walau keadaan apa sekalipun. Nah, Rasulullah SAW tidak berada di depan kita. Tapi ketika mana didengarnya cerita berkenaan dengan maulidnya Nabi, orang akan bangun pada ketika tersebut. Kenapa orang bangun? Kerana menganggap bahawa dia berada dalam majlisnya lahir Nabi SAW. Faham tak? Jadi dia hadirkan perasaan waktu ketika mana Nabi lahir, seperti mana alam ini menyambutnya Rasulullah. Maka orang bangun pada waktu tersebut menyambut Nabi SAW. Maka surah tadi digambarkan pada setiap kali majlis dibacakan maulid Nabi, orang akan bangun pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana digambarkan dia berada dalam majlis tersebut. Baik, macam mana murid ketika dalam majlis gurunya? Dianggap macam tu. Maka dia akan beradab pada waktu tersebut. Dianggap kata dia berada. Dan hakikatnya, guru dia memang ada depan dia pada waktu tersebut. Nah, depan handset tu lah. Dan guru tu hidup lagi waktu tu. Faham? Maka kalau dibuat macam tu, insya-Allah ilmu kita barakah. Berkhidmatlah dengan gurumu saudara, walau hanya meletakkan sepatunya. Kita khidmatlah dengan guru kita. Walaupun dengan hanya sekadar kita meletakkan sepatu guru kita saja. Susun sepatu guru kita, kasut guru kita lah. Nah, kita susun kasut dia, kita tolong angkat tongkat dia, kita tolong susun kitab dia, kita tolong tengok macam mana keadaan rumah dia dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang telah dianjurkan di dalam syarak. Jika berjalan dengannya, jangan gopoh, jangan beriringan kecuali disuruh. Itu cara baca dia. Jika berjalan dengannya, jangan gopoh, jangan beriringan kecuali disuruh. Jadi kalau berjalan dengan guru kita, jangan gopoh. Jangan kita jalan depan daripada guru kita. Kecuali dalam beberapa keadaan. Kecuali kata para ulama seperti Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, beliau membahagikan berjalan dengan guru ni ada dua keadaan. Berjalan pada waktu malam dengan berjalan pada waktu siang. Jalan pada waktu yang malam yang gelap, kita perlu berjalan di depan guru kita. Kenapa? Karena kalau ada masalah dan sebagainya, maka kita akan terkena dulu dengan perkara tersebut. Kerana apa? Ni perasaan murid tadi. Guru tak suruh. Guru tak kata, kamu pergi jalan depan dulu lah. Kalau kena apa, kena hang dulu. guru pula lah tak ada adab. Tak, tapi bila murid belajar tentang perkara tersebut, murid tadi secara automatik dia akan terus beramal. Dia akan duduk depan tu guru dia. Tapi ketika mana waktu siang, maka sebaiknya dia berjalan di belakang gurunya. Ataupun dia kena lihat, seperti mana yang saya sebutkan dalam bait yang seterusnya, siang hari, perhatikan bayangannya, jangan sampai kau terpijak di atasnya. Jadi ada dua benda. Yang pertama, jangan berjalan beriringan dengan guru kita. Kecuali tok guru kita suruh. Kita main jalan seperti saya. Ataupun tok guru tengah duduk bersembang dengan kita, baru berjalan sebelah dia. Bila dia bersembang dengan kita, maknanya dia nak suruh duduk tepi kita lah. Dia nak suruh kita duduk tepi dia lah. Faham tak? Jadi secara fahamnya begitu. Takkan kita duduk belakang, dia duduk bersembang, dia duduk bersembang kat depan, kita duduk belakang. Payah nak komunikasi. Tamam? Dan yang kedua, kalau waktu siang, tengok bayang-bayang dia. Kalau bayang dia ke kanan, kita duduk di belah kiri. Kalau bayang dia ke kiri, duduk belah kanan. Jangan sampai terpijak bayang guru kita. Ini disebutkan oleh Maulana Syekhuna Muhammad Awamah. Nah, Syekh Muhammad Awamah, hafizahullahu ta'ala, pernah ceritakan bahawa dalam satu majlis, ketika dia belajar di madrasah, disebut dalam kitabnya Ma'alim Al-Irsyadiyah. Al-Ma'alim Al-Irsyadiyah sebutkan tentang majlis waktu tu ada hadir Mufti Halab. Mufti Halab hadir dalam majlis bersama dengan para pelajar di Ma'had tadi, yang waktu tu Syekh masih belajar di Ma'had tersebut. Kemudian bersama dalam majlis tadi Syekh Abdullah Sirajuddin, Baqiyatus Salaf. Dan Syekh Abdullah Sirajuddin waktu tu ketika dalam majlis, dilihat waktu tengah bagi ucapan, Mufti Halab tengah bagi ucapan,
matahari makin naik, kemudian bayang dia makin memanjang. Tiba-tiba dilihat Syekh Abdullah Sirajuddin bagi isyarat kepada seorang guru yang berada di sebelah mufti tadi untuk ke belakang sedikit. Syekh Muhammad Awamah bila dia tengok, dia kata, kenapa disuruh ke belakang? Rupa-rupanya kaki guru tadi telah berada di atas bayangnya mufti halab tadi. Sampai macam tu sekali, Masya Allah adabnya. Dijaga. Begitu juga kita kalau nak bersalam dengan guru yang lebih tua dengan guru yang lebih muda. Kita nak salam yang mana dulu? Ni guru yang tua, ni guru yang muda. Dan ni guru kepada gurunya. Maka kena salam dengan yang lebih tua pada waktu tersebut. Sebab tu Syekh Muhammad Awamah kata waktu ketika dia datang, duduk dengan Syekh Abdullah Sirajuddin. Waktu tu ada Syekh Abdullah Sirajuddin dan ada Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini nama-nama besar semua dalam ilmu. Syekh Abdul Fattah duduk sebelah Syekh Abdullah Sirajuddin. Kemudian datang Syekh Muhammad Awamah. Disebabkan Syekh Muhammad Awamah banyak ambil dengan Syekh Abdul Fattah. Dia nak salam dengan Syekh Abdul Fattah dulu lah. Bila nak salam dengan Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kata apa dia? Syekh awal. Syekh awal. Salam dengan orang tua dulu. Salam dengan Syekh yang lebih tua dulu. Syekh Abdul Fattah menunjukkan adab pada waktu tersebut. Salam dengan Syekh dulu. Salam dulu dengan Syekh Abdullah Sirajuddin. Kawan Syekh pula. Yang daripada datang 2 orang. Kawan Syekh Muhammad Awamah dah halang dah Syekh Muhammad Awamah pergi salam dengan Syekh Abdullah Sirajuddin. Dia ambil peluang nak salam dengan Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah terus marah waktu tu. Syekh awal. Salam dengan Syekh dulu. Maksudnya kalau ramai macam mana sekalipun, semua kena beratok salam dengan Syekh tua dulu. Baru salam dengan yang muda. Macam tu. Faham? Sebab tu, antara adab dalam majlis ketika mana kita hadir dalam majlis, kita main dalam majlis, tengok ada seorang guru. Dalam majlis yang ramai orang tadi ni, ada guru dalam majlis tersebut dan ada orang tua-tua yang biasa dalam majlis tadi. Siapa yang kita nak dahulukan? Ramai orang kalau datang majlis macam tu, dia buat bulat tu, dia akan salam orang belah kanan dia. Tak salah. Salah pada adab, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Min Adabil Islam. Sepatutnya disalam siapa dulu? Disalam orang yang paling mulia dalam majlis. Dilihat pada adab, dilihat pada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maksudnya dilihat pada pangkat dan kedudukannya. Faham? Jadi kita datang tengok ada seorang guru dalam majlis. Walaupun dia muda, tapi dia alim. Tapi yang hadir dalam tu orang tua-tua semua. Tapi yang ada seorang guru yang muda, yang alim. Nak mula dengan siapa? Mula dengan guru tu dulu. Kemudian baru di sebelah kanan guru tersebut. Sampailah habis. Itu cara untuk kita kita nak bersalaman. Sini disebut Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ingin tahu kebenaran sebelum mengetahui orang-orang yang benar? Tinggi soalan ni. Bagaimana nak tahu kebenaran sebelum mengetahui orang-orang yang benar? Doa kepada Allah Ta'ala. Banyakkan salawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjukkan orang yang benar pada waktu tersebut. Lazimkan salawat kepada Nabi SAW. Sayyidina Rasul akan membimbing kita nanti insya-Allah untuk menunjukkan di mana yang benar, yang mana tidak benar pada waktu tersebut. Yang ini disebutkan oleh para masyayikh, salawat pada akhir zaman ini adalah murabbi yang akan menunjukkan kita kepada yang betul. Orang yang lazim dengan salawat, dia tidak akan disesatkan. Kalaupun disesat pada permulaan, dia akan dikembalikan. Faham? Ini orang yang lazim salawat kepada Nabi SAW. Mereka akan dijaga oleh Allah SWT. Baik. Siang hari perhatikan bayangannya, jangan sampai kau terpijak di atasnya. Hadirkanlah dia di dalam doamu, itu tanda syukurmu mendapat ilmu. Ini adab kita di dalam ilmu. Jangan lupa doa guru kita selalu. Jangan lupa hadirkan mereka dalam doa-doanya kita. Karena mereka adalah wahamzatul wasl, penyambung kita dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita masuk pada adab yang baru, iaitu adab penuntut ilmu dalam majlis gurunya. Apa adab penuntut ilmu dengan majlis di dalam majlis gurunya? Jagalah adabmu wahai para teman di dalam majlis gurumu, jangan dengan taulan. Ini adab kita dengan majlis guru kita, iaitu jaga adab kita dengan para teman kita yang hadir di dalam majlis. Tengok balik siapa yang lebih dahulu, siapa yang senior, siapa yang tidak senior, siapa yang rapat dengan guru kita. Jangan kita baru datang terus duduk tepi guru tadi. Sedangkan ada tempat tadi disediakan untuk kita, untuk muridnya mungkin yang paling rapat dengan dia pada waktu tersebut. Sebab tu jangan kita langkah dengan adab tersebut. Di dalam majlisnya hendaklah dijaga
tahan lisanmu dan seluruh anggota. Dalam majlis guru kena jaga. Lidah kita jangan banyak duk bercakap dan anggota kita jangan banyak bergerak. Satgi duk kena nak menulis handset lah apa semua kali dan sebagainya. Duduk dengan tenang. Dia. Beri perhatian pada ucapannya, hanya pena yang mencatat faedahnya. Jadi beri perhatian kepada apa yang diucap oleh guru kita. Yang bergerak apa dia? Pena kita saja. Pen saja. Yang bergerak untuk mencatat faedah tersebut. Bertanyalah, jangan engkau malu pula. Penuh adab, sopan dan tata susila. Jadi kalau sekarang ni ada orang kadang-kadang dia hadir dalam majlis, dia tak bawa handset. Dan dia tak bawa pena, dia bawa handset. Dan handset tadi, rupanya dia tengah duk tulis nota. Yang Tok Guru cakap tu dia tulis. Tapi disebabkan kerana handset ni dia multifunction. Dia kan banyak benda yang kita boleh guna. Tengok WhatsApp pun boleh dan sebagainya. Jadi ini jadi tuhmah nanti. Maka sebaiknya untuk kita elakkan daripada menggunakan handset. Melainkan setelah izin kepada guru. Kita hadir, kita tak bawa buku. Tapi kita ada handset dan kita nak tulis apa yang guru kita cakap. Maka jumpa guru dulu. Kata Ustaz, sekali kalau Ustaz tengok saya pakai handset, saya bukan tengok WhatsApp. Saya nak tulis apa yang Ustaz cakap. Yang tu tak apa. Kalau kata kita hadir dan kita tak sempat nak jumpa dengan guru untuk maklumkan perkara tadi, sebaiknya jangan guna handset tu. Buh telinga lah. Atau membuka handset bagi bahagian recorder tu. Rekod. Balik lagi ikut dengar balik, nak tulis balik. Kalau rajin lah. Kadang-kadang buat rekod saja ya. Lepas tu buat penuh handset, lepas tu haram tak dengar pun. Dan tu boleh tahan tu. Baik. Boleh? Sebab tu jaga perkara tersebut. Untuk mengelakkan tuhmahan. Saya tengok kawan kita sebelah pula. Mungkin dia belajar adab dan sebagainya. Dia pernah mengaji. Jangan main handset dalam majlis apa semua. Dia tengok kita tengah duduk pegang handset. Dia kata, dia ni. Dalam majlis pegang handset. Padahal kawan duduk tulis mungkin. Bukan mungkin kawan tengah tulis. Tapi, kenapa jadi macam tu? Kerana handset biasanya orang akan tengok pada benda lain. Biasanya. Dan kerana dia multifunction. Tapi kalau pegang pen, orang tak kata dah, pegang pen. Dan tak kata gitu. Sebab pegang pen biasanya memang dalam majlis pegang pen. Faham? Sebab tu, elakkan daripada kita pegang kita punya handphone kita. Kerana itu akan menyebabkan tuhman. Faham? Dan beri perhatian pada ucapannya, hanya pena yang mencatat faedahnya. Bertanyalah, jangan engkau malu pula. Penuh adab, sopan dan tata susila. Tanya pula. Jangan kita malu nak tanya kepada guru kita. Dalam majlis, kalau guru kita benarkan untuk bertanya soalan, silakan. Kami di Mesir, kalau belajar dengan para masyayikh, dibenarkan bertanya ketika dalam majlis. Maksudnya tengah Tok Guru duk mengajak tu boleh angkat tangan. Angkat tangan nak tanya soalan. Kerana biasa macam tu. Di tempat kita, kena tengok kita dengan guru tadi macam mana. Ataupun kita punya adat di tempat kita tu macam mana. Kalau guru tadi biasanya dia akan buka soalan di hujung majlis. Maka tunggu di hujung majlis. Jangan kita duk angkat. Kecuali dia benarkan. Tengah duk mengajak tu, sampai tengah-tengah tu dia ada boring. Ada nak tanya soalan ke? Kita pun angkat tangan tanya soalan. Boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat guru tersebut. Ikut syarat guru tadi. Jangan kita ikut suka kita. Kita kata, kita main-main dalam majlis guru tu, dia angkat tangan tu. Tok Guru kata, nantilah habis majlis baru tanya. Dia kata, di Mesir kami tanya terus. Di Mesir. Jangan kira dengan majlis kamu yang duduk di tempat lain, nak sama dengan semua tempat. Nampak? Jadi sebab tu, adab tadi kena jaga. Baik. Ilmu itu, jangan malu nak tanya. Tanya dengan penuh adab. Jangan malu nak bertanya. Ada orang kadang dia malu nak bertanya. Islam agama yang diberikan seluas-luasnya untuk bertanya. Dan bukan mesti semua soalan yang kita tanya tu mesti ada jawapan. Itu je kita kena pegang dulu nanti hati. Kita bertanya tak mesti ada jawapan pada waktu tu. Dan kerana tu guru-guru pula dia ajar kalau tak tahu jawab tak tahu. Bukan tak Islam kamu bertanya Islam menjawab. Weh, hebatnya. Islam menjawab ni. Maksud dia wakil kepada Islam. Jadi kita jawab apa? Kamu bertanya, guru menjawab. Baik, kadang-kadang dia tak tahu jawapan. Dia akan kata apa? Wallahu a'lam. Itu yang diajar kepada para guru. Wallahu a'lam tu ilmu lah tu. Kerana Allah Maha mengetahui. Betul dah tu. Dia tak? Kalau tanya apa jawapan ke soalan ni? Allah Maha mengetahui. Betul. Sungguh memang Allah Maha mengetahui pun. Tu jawapan paling tepat sekali tu. Tak ada siapa boleh nafikan. Dan tu juga adalah perisai bagi orang alim. Untuk bagi tahu kata dia mengakui bahawa dia tidak tahu tentang masalah tersebut. Dan dia tahu bahawa dia tak tahu. Tu kira dia tahu lah tu. Dia tahu kata dia tak tahu. Daripada buat kepala tahu. Penyakit kepala tahu ni paling bahaya pada waktu sekarang. Lebih teruk pada COVID ni. Penyakit kepala tahu.
Semua jadi palatau. Dan ni tak erti, semua pakat jadi buat erti. Tak ada ilmu, pakat-pakatlah pakai seperti pakaian ahli ilmu untuk jadi nampak berilmu. Kenapa? Karena zaman sekarang zaman palatau. Zaman palatau ni berat. Ni virus yang payah, tak ada vaksin. Vaksin dia payah. Dia ada ubat dia satu je. Ubat dia kena bertemu dengan para guru. Satu saja. Kena duduk dengan guru murabbi. Duduk dengan guru yang membimbing. Barulah kita akan dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, panduan tersebut. Ustaz, adakah majlis seperti ini perlu kami? Ya, lebih lagi lah. Tanya soalan ni. Ustaz, adakah jika majlis seperti ini perlukan pen juga? Ya, perlukan pen. Ni saya bukan kitab ni. Bukan saya baca surat khabar. Dia kena pen kalau kata, kecuali dia nak dengar gitu saja untuk haluan telinga dia, daripada dia kata aku dengar lagu, aku dengar ceramah Ustaz. Ya, terpulang tidak ada masalah sebab kita bukan duduk dalam majlis. Sebab tu kita kata suasana dia tak sama. Tapi sebaiknya kalau untuk nak mendapatkan faedah, pegang pen. Kerana yang kita baca ni kitab, kan kita baca surat khabar. Banyak bertanya bukanlah kesalahan. Ilmu itu gedung punya anak kunci. Banyak pertanyaan tidak akan dibenci. Ilmu ini gudang, dan dia ada anak kuncinya. Apa kunci bagi gudang ilmu ni? Pertanyaan. Lepas tu Sayyidina Abdullah bin Abbas bila ditanya kepada beliau apa yang menyebabkan beliau mendapatkan ilmu yang barakah ni, bilisanin saul. Dengan lisan as-saul. Tawazan fa'ul maksudnya mubalaghah, bertanya dengan banyak. Maksudnya begitu. Banyak bertanya bukanlah kesalahan, salah sebenar kekalnya kejahilan. Jadi banyak bertanya bukannya satu benda yang dilarang sebenarnya. Banyak bertanya bukan kesalahan. Yang salahnya ialah kekalnya kita dalam keadaan jahil. Itu yang salah. Kekal kita dalam jahil tu yang salah sebenarnya. Jadi tanya. Kalau kita tak pasti, tanya. Dan bagus yang bertanya ni semua ni. Adakah perlu majlis ni, perlu pen juga? Ya, bertanya. Bagus. Jadi saya bagi tahu. Kena ada pen, kena ada kertas. Dan kalau buku ni kita dah siapkan, rasanya dah ada untuk boleh download kan. Boleh download, dan kemudian nanti kalau kata rasa payah nak tengok dengan handset satu lagi ke, print lepas tu pegang kitab tu depan kita. Tapi jangan duk print tu pula, lepas tu pergi buat kulit, lepas tu dia pergi buat beri touch up, bagi elok lagi, lepas tu pergi jual. Kitab ni dan saya bagi dalam bentuk PDF kepada semua ni untuk digunakan pada peribadi dia, untuk pengajian. Bukan untuk dijual beli. Baik. Malu bertanya pastinya sesat jalan, jika tidak nanti kekal kebodohan. Jadi jangan malu bertanya, kerana kalau malu bertanya nanti akan sesat jalan. Seperti yang disebutkan dalam pepatah Melayu kita, malu bertanya sesat jalan. Jadi malu bertanya sesat jalan. Jalan apa? Jalan umum. Jalan umum. Jalan raya pun kalau kita tak tanya jalan pun sesat. Kalau kata jalan nak ke akhirat, kalau tak tanya kepada para ulama juga akan sesat. Jadi jalan tadi umum. Sebab tu pepatah Melayu kita ni pepatah yang cantik dan juga sedap untuk panduan kehidupan. Jika kamu ingin khidmat pada guru, bertanyalah, janganlah terburu-buru. Jadi kalau nak khidmat pada guru pula, tanya dulu nak khidmat apa yang perlu kepada guru tadi. Jangan pakai hentam kromo. Terus hentam saja, tak tahu nak tanya pakai. Nanti sebab apa saya pesan macam ni? Kerana nanti niatmu berkhidmat cari keberkatan, namun jangan sampai tidak kesampaian. Bertanyalah pada muridnya yang tua, kesukaan guru pantang dan larangnya. Gitu. Jadi kita nak khidmat pada guru, tanya dulu dekat anak murid dia yang tua, apa dia yang tok guru ni suka, apa yang tok guru ni tak suka. Kerana takut lagi kita nak khidmat, nak cari berkat. Rupa-rupanya akhirnya khidmat tadi jadi kerana apa? Kerana tak dijaga adab pada ketika mana tersebut. Ini diceritakan Maulana Ali Tanwi kata, saya tidak pernah mengurut guru saya. Guru saya tak pernah urut kaki dia. Saya tak pernah urut badan dia. Kenapa? Bukan kerana saya sombong tidak mau urut guru. Tapi saya tak pandai mengurut. Sebab tu saya nak urut. Kadang-kadang dia kata ada murid yang datang, baru dah. Tak tanya dah dekat anak murid yang senior, macam mana guru ni sakit di mana ke semua. Dia terus mengurut tok guru tadi. Rupa-rupanya dia urut tadi tempat dia sakit. Tok guru pula duk tahan. Dah kawan ni baru mai.
Kena jerkah dah lagi, tak main terus dah. Maka akhirnya Tok Guru pun tahan pada waktu tersebut. Dan akhirnya bertukar khidmat. Patutnya dia nak khidmat ke Tok Guru. Rupa sekarang ni Tok Guru pula khidmat kat dia. Khidmat menjaga hati dia, agar tidak tersakit hati dia. Kenapa? Kerana jerkah oleh Tok Guru. Sebab tu saya pesan di sini, yang pesanan yang nampak ringkas, tapi sebenarnya ini adalah saduran daripada kisahnya Maulana Ali Tanwi. Itu kata dia, nak khidmat, tanya dulu. Jangan terus khidmat tanpa kita bertanya. Kerana bimbang, takut nanti kita termasuk dalam cara khidmat. Dan akhirnya menyebabkan kita buruk adab kita dengan guru kita pada ketika itu. Tamam? Baik. Kemudian masuk yang seterusnya, adab ibu dan ayah dengan para guru. Ini saya tambahkan adab baru yang jarang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebab tu maqasid ta'lif ini, ya sila. Maqasid ta'lif ataupun tujuan menulis dan mengarang kitab ini perlu kepada maqasid, perlu kepada tujuan dan juga apa yang nak ditulis. Ada tulisan yang ditulis hanya kerana untuk mensyarahkan tulisan yang tidak jelas di dalam syarahan, dalam matan yang ditulis. Itu salah satu bentuk tulisan, iaitu mensyarahkan yang tidak difahami. Yang kedua, membetulkan kesalahan. Pun juga maqasidut ta'lif, iaitu tujuan tulisan tadi dibuat. Ataupun yang ketiga, ikhtisar. Jadi ada 7 maqasid ta'lif yang disebut oleh para ulama. 7 tujuannya. Terkeluar daripada 7 perkara tersebut, nanti kita akan sebut. Keluar daripada 7 perkara tadi, maka orang tadi sebenarnya tidak dikira sebagai menulis. Dia hanya dikira sebagai sariq, pencuri, dan dia juga dikira sebagai orang yang mengulang balik nuskah saja. Membanyakkan nuskah saja. Tamam? Di situ. Maka saya cuba untuk pastikan dalam tulisan yang saya tulis agar tidak mengulang balik sahaja semata-mata. Walaupun hakikatnya kita akan ambil juga daripada para masyayikh yang terdahulu, tetapi saya akan akan melakukan orang panggil saya tambah sedikit apa yang diperlukan pada zaman tersebut. Maka zaman sekarang kita lihat adab-adab ibu dan ayah kadang tidak dijaga lagi dengan guru, maka saya tambah satu lagi bab, iaitu adab dengan para guru. Maka dalam bab ini saya letakkan adab-adab tersebut. Tak panjang, ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nasihat kepada ibu dan ayah, kepada para guru. Karena tak tahu adab inilah ibu ayah jadi biadab dengan guru. Dia ingat guru dia ni dibayar gaji, kemudian dia bayar cukai untuk guru tadi didik anak dia, dan kemudian dia anggap ini sebagai pekerja. Dia tak tahu kata ni guru yang mendidik anak dia untuk keluarkan anak dia jadi orang daripada jadi beruang. Dan kemudian akhirnya dia melayan guru tadi seperti mana seolah-olah dia ni di negara komunis. Faham? Macam duduk dalam negara komunis pula lah. Kita banyak cukai, kita patut untuk kita dapatkan hak. Yang ni yang dimain oleh orang. Dan kadang-kadang orang ni kalau dia nak marah ke orang, dia kata, saya bayar cukai. Kamu patut berkhidmat pada saya kerana saya bayar cukai. Tengok. Ni ayat-ayat yang macam ni ayat-ayat sombong. Kita tak nampak ni sebagai insan pada di depan kita sekarang ni. Polis bertugas di tengah jalan. Polis tadi tegur kita dan sebagainya. Dia kata, saya bayar cukai, kamu patut hormat saya. Amboi. Awak, dia tak bayar cukai. Polis tak bayar cukai. Jadi, sebab tu, kena beradab. Semua benda kalau kita beradab, insya-Allah kita akan dimuliakan. Tambah lagi dengan orang yang mendidik anak kita. Sebab tu saya pesan dalam bab ini, bab yang sangat penting oleh ibu ayah ambil perhatian. Kerana saya dengar banyak, dan juga kita tengok sendiri dalam Facebook, dalam YouTube sekarang ni, zaman viral ni, kita pun jadi pelik. Macam mana ibu ayah boleh buat macam tu dekat guru. Pergi jentik telinga ustaz, pergi buat saman dan sebagainya. Kerana hanya guru tadi cubit anak dia. Guru tadi rotan anak dia di tempat yang tidaklah berbahaya. Hanya sekadar kerana anak dia tadi melakukan kesalahan. Dan payahlah guru ni nak rotan anak kita kalau anak kita tu baik macam malaikat. Takkan anak kita duduk di sekolah ikut cakap, hormat dengan guru. Tiba-tiba ustaz geram. Ustaz kata, aku geram dengan ni awak tak jahat lah. Pang, hentam, tampak anak kita. Kita pun pelik lah kalau macam tu. Lepas tu ayah kita, mak kita dulu. Mak saya kalau kata pesan lah. Kalau balik bagi tahu kata kena marah dengan ustaz, marah dengan cikgu, kena tibai dengan cikgu, kena tibai dulu. Balik rumah kena dulu yang kedua pula. Baru mak akan tanya, lah kali anak tu akan buat apa? Tahan, tak akan cerita. Yang ni yang kita baca dulu dalam dalam kitab ni. Dalam kitab Isbadul Aman. Baik, kita baca juga
apa yang telah saya cadang esok nak baca esok, tapi kita baca teruslah. Alang-alang no. Masa pun tak ada ni. Wahai Oh ya, ya. Baik. Kita nak pergi terus ni? Boleh, boleh. Lepas tu, cadang lagi. Sahakat Ustaz. Okey. Okey. Baik. Wahai ibu ayah, ingatlah semua, beradablah dengan pendidik anaknya. Ibu ayah kenalah beringat. Kita kena beradab juga dengan pendidik anak kita. Jangan kita biadab dengan orang yang mendidik anak kita. Kamu lahirkannya ke alam dunia, guru anakmu membimbingnya ke syurga. Kamu lahirkannya ke alam dunia, guru anakmu membimbingnya ke syurga. Jadi kamu hanya lahirkan dia. Ya, betul. Kamu ada hak dengan anak kamu kerana kamu melahirkan dia. Tapi kamu kena ingat bahawa guru kamu membimbing anak kamu tadi ke syurga Allah Ta'ala. Kerana guru dia akan bimbing dan juga didik anak kamu. Itu yang satu kamu kena ingat. Kerana kalaupun kita guru, kita ada anak, dan anak kita tadi juga nanti akan jadi murid kepada guru yang akan yang lain. Maka kita adalah kita yang guru tadi pun perlu menghormati pada waktu tersebut, kerana kita pada waktu tersebut kita bukan berada pada kedudukan guru, kita berada kedudukan ibu dan ayah. Maka kita kena memuliakan guru kita, guru kepada anak-anak kita. Buruk adabmu kepada para guru, terhalang keberkatan buat anakmu. Kamu buruk adab dengan gurumu, maka ini akan menyebabkan anakmu nanti akan terhalang daripada mendapatkan keberkatan. Jika anakmu mengadu sesuatu, bertanyalah, jangan terus naik hantu. Jadi kalau anak kamu mengadu sesuatu, jangan terus naik hantu. Tanya dulu, kenapa tok guru buat macam tu? Kenapa ustaz marah macam tu? Kenapa cikgu cubit kamu? Kenapa cikgu pukul kamu? Takkan kamu baik cikgu nak buat kamu? Gitu patutnya tanya. Ni tidak. Bagi tahu anak, bagi tahu kena cubit aja. Ish, apa cikgu cubit anak saya? Saya pun tak pernah cubit. Tu anak hang jadi bodoh. Kan? Dah hang tak pernah cubit. Lepas tu hang marah bila orang cubit anak hang bila buat salah. Sampai tak tahu mana salah, mana yang tak betul. Mana yang betul, mana tak betul. Akhirnya kamu nak marah kat orang. Faham? Duduk kat rumah lah anak kalau macam tu. Jika ibu ayah serahkan urusan pada guru, mendidik pasti berkesan. Sebab tu, kalau kata ibu ayah ni baik sangka dengan guru, dia serahkan urusan mendidik tadi kepada guru. Maka insya-Allah pendidikan tadi akan jadi berkesan. Masalah ni bila mana masuk campur. Ustaz Zuhair kadang pernah mengadu pada saya. Dia kata, tidak jelas sangat. Apa ni? Saat dia jelas, saat dia tak jelas. Dia ni. Baik. Apa dia tuan ni nak marah? Apa dia tu? Ustaz Zuhair. Ustaz Zuhair pernah beritahu kepada saya. Dia kata ada sebahagian ibu ayah ni kadang-kadang dia buat pandai. Dia pula nak orang panggil nak letakkan syarat tertentu kepada anak dia. Anak tak nak belajar, kemudian bila mana dah selesai contohnya di mak tahfiz dan sebagainya, guru yang mengajar tadi hafiz. Jadi guru tadi kata tak kena ambil syahadah dulu, contohlah ni kan. Ambil syahadah dulu. Mak ayah pula kadang-kadang masuk campur, kata tak, saya rasa tak perlu ambil syahadah. Cukup dengan sekadar anak tadi dah habis dah Quran. Lalu bila ditanya balik apa Quran ke tidak? Tak apa Quran. Macam nak kamu tahu kata tak perlu ambil syahadah, perlu ambil syahadah ke, tak perlu ambil syahadah ke? Dia ingat bila dah habis hafal Quran, memang ingat serupa dengan Al-Fatihah kot. Itu yang masalah kepada sebahagian ibu ayah yang kadang lebih buat pandai daripada tempat guru-guru yang mendidik anak-anak mereka. Jadi kalau kita bukan ahli dalam bidang tersebut, cukup kita kata serahkan kepada guru tadi. Jangan kita buat-buat pandai. Faham? Jika anak lelaki, saya sebut sini, jika anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Jika anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Jadi kalau kata anak lelaki kita balik ke rumah menangis, habaq kata-kata, dia kena marah. Maka apa yang patut disebut oleh ibu dan ayahnya? Katakan padanya jangan jadi lemah. Anak lelaki bukan jenis menyerah. Jadi kata kepada anak tersebut, anak lelaki bukan jenis duk menangis saja. Anak lelaki bukan jenis menyerah kalah. Dia patutnya kena sabar. Dan beritahu kepada dia, tangisan hanyalah senjata wanita. Anak lelaki tak murah air mata. Kata begitu kepada dia.
Anak lelaki ni bukan murah air mata. Ini orang perempuan saja yang kalau kata dah tak tahu nak buat apa, menangis. Tu senjata dia. Anak lelaki bukan macam tu. Anak lelaki tak murah air mata. Maknanya bukan nak larang anak lelaki kita menangis. Tapi air mata dia tak murah. Kalau menangis tu kira mahal betul lah tu. Bagi tahu kat dia, kamu nak menangis, sebab apa kamu nak menangis? Kamu salah. Kamu yang buat salah. Kenapa kamu nak menangis pula? Kamu nak tunjuk kata kamu tak bersalah? Play victim? Kamu nak main kata kamu ni bukan bersalah? Tak, kamu bersalah. Kamu kena aku kata bahawa kamu bersalah. Jadi jangan cepat sangat mengaku ataupun nak menangis saja. Tahan. Kerana kamu anak lelaki. Ini cara didikan salaful ummah. Hasilnya generasi muda yang gagah. Ini yang telah dianjurkan dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ramli radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bughyatul Ikhwan wa Riyadatus Sibyan tentang masalah tersebut. Maka sepatutnya kita ibu ayah mengambil perhatian tentang perkara tadi dan jangan kita terlalu memanjakan anak kita sehingga menyebabkan anak kita tadi hilang adab dan juga buruk adabnya dengan para guru, dan nanti mereka akan meletakkan dalam hati mereka bahawa guru ini boleh dipermainkan pada waktu tersebut. Tamam? Jadi kalau kita menjaga adab tadi, maka insya-Allah anak kita nanti akan diberkati oleh Allah Ta'ala dan mereka nanti akan menjadi pembimbing kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah Ta'ala. Jadi esok insya-Allah kita akan sambung pada bab yang seterusnya, iaitu adab dengan kitab serta alat pengajian. Dan penting perkara ini kepada orang-orang yang belajar, orang-orang yang nak menuntut ilmu agama Allah Ta'ala, kerana antara rukun dalam menuntut ilmu adalah alat ilmu tersebut, iaitu kitab dan juga alat-alat pengajian. Maka insya-Allah esok kita akan sama-sama memahami dan juga meneliti tentang perkara tersebut. Ini kita baca berapa banyak adab? Ini banyak kan kita baca? Kurang 123 lah. Banyak kita baca. Kan? Daripada 116 sampai 152. Lebih kurang dalam 40 bait kita baca hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah esok kita akan sambung. Jadi kita tutup majlis kita hari ini dengan bacaan doa al-istighatsah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء يا رب أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك وارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر إلى ما مسنا من الورى من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة ونحن يا من ملكه لا يسلب الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي تسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا دللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر ويا واسع الإحسان يا من خيره يا منقذ الغرقى ويا حنان يا منجي الهلكى ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا قريب وقد مددنا ربنا الأكفا ومنك ربنا رجونا اللطفا فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر
واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يفصم حبلهم ويفصم ظهرا واعكف مرادهم وخيب سعيهم واحزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي بك التوسل لما لديك وبك التوسل أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ ذرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل حرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر الخطب والأوتاد وجاه حل الجرس والأفراد جاه الأخير وجاه النجبا وجاه الأبدل وجاه النقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آية الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء هقرا وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك وخر لنا في سائر الأخوال واختر لنا في سائر الأفعال يا ربي واجعل دأبنا تمسكا بالسنة الغراء والتنسكا وانصر لنا أغراضنا مختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء منا الأمل وانهج بنا يا رب نهج السعداء واختم لنا يا ربي ختم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصها وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز دينا وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا رب وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعفو وعافي واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.